Masa Ustazah nak selesaikan masters, dalam 2 tahun yang lepas, Ustazah dah buat keputusan decide nak berhenti. Ustazah tak nampak jalan, semuanya stuck, depression, masa tu keguguran, kandungan yang ke-8 Ustazah masa tu. Sebab yang ni kandungan ke-9. Keguguran dan doktor kata janin tak berkembang, kamu sangat stres sambil bekerja, macam-macam tekanan sampai telefon ayah. Ayah, Asma dah buat keputusan, dah bagi tahu pensyarah akan drop dan akan berhenti setakat ni je. Ayah minta maaf. Masa tu arwah Ustazah masih ada 2 tahun yang lepas. Arwah ayah hanya diam saja. Diam, dia tahu anaknya dalam keadaan sangat tidak stabil. Menangis-nangis. Kemudian esok ayah telefon balik. Ayah tanya, Asma sebenarnya buat master kerana siapa? Kalau kerana manusia, nak dapat pujian, nak dapat iktirafan, ada master, Asma akan diuji dengan manusia tanpa henti. Tapi kalau Asma buat kerana Allah, betulkan balik, Allah akan hantarkan pertolongannya. Allahu Akbar. Panjanglah cerita, tapi masa tu Ustazah menangis. Ustazah tahu Allah hantar teguran melalui seorang ayah. Ayah Ustazah, macam Ustazah cerita, Ustazah Hafizah Musa, apa yang Ustazah ceramah hari ini, ya Allah betul doa ibu ayah kita. Dan apa yang Ustazah Hafizah pesan tadi, Ustazah memang buat. Masa Ustazah nak belajar ceramah, sebenarnya ayah Ustazah yang suruh berhentilah Asma buat dakwah. Ustazah semula kerja JAKIM 9 tahun, kaki tangan awam dan sebagainya. Ustazah akan telefon ayah, ayah esok Asma ceramah. Ayah akan tanya tajuk apa Asma, Ustazah akan bagi tahu tajuk. Tak apa, malam ni ayah akan study. Dan memang betul ayah Ustazah akan study, carikan dalil, carikan kisah. Pagi besok dalam sejam 2 jam ayah akan telefon. Okey Asma, tajuk ni, buka kitab ni, buka ayat ni, hafal. Kena hafal ayat ni Asma, hadis ni hafal. Asma ingat ni bawa cerita Nabi ni sekian. Okey ayah, terima kasih ayah. Kemudian dah habis ceramah, ayah kata telefon, macam mana ceramah? Ayah memang tak keluar lagi ni, Asma tak mau ceramah, Asma malu. Peringkat awal Ustazah berceramah mengajar, orang trauma nak jemput. Tak nak jemput dah Ustazah ni. Bila depan tak tahu cakap apa, Ustazah sendiri tak faham. Nervousnya, takutnya menggelar, tapi seorang ayah tak pernah putus asa. Arwah Ustazah meninggal pada 10 Ramadan, Jumaat malam. Allahu Akbar. Ayah Ustazah, Asma, ayah yakin Asma boleh. Okey, ceramah seterusnya bila? Ayah buat sembahyang hajat, ayah tolong study, ayah tolong baca, ayah tolong bagi dalil, bagi hujah, bagi cerita. Allahu Akbar. Dan bila Ustazah meninggal dunia, bila arwah ayah Ustazah meninggal dunia, mohon maaf, Ustazah jumpa banyak sangat nota-nota yang ayah Ustazah buat. Tapi sebab melalui telefon kan, ayah akan bacakan saja. Allahu Akbar. Sampailah Ustazah mahir, dah okey dah. Ustazah tetap akan telefon ayah. Tetap. Ayah, esok Asma ceramah. Ayah, tolong doa. Ayah, tolong bagi isi. Walaupun sebenarnya Ustazah dah ada isi, Ustazah ada persiapan. Ustazah tetap menjadikan seorang anak yang soalannya tak reti apa-apa. Walaupun ayah Ustazah cakap ketika itu, Asma dah tahu, Asma dah boleh, ayah dah tengok Asma dah boleh. Tak boleh ayah, Asma tak tahulah nak cakap apa besok. Ayah tolong Asma, ayah tolong bagi isi. Merendahkan diri sungguh-sungguh kepada seorang ayah. Ayah Ustazah belajar setakat darjah 6. Bukanlah seorang profesor ataupun seorang ustaz, seorang berpendidikan tinggi. Tapi arwah ayah Ustazah sangat suka membaca kitab. Dia ada himpunan banyak kitab, dia belajar sendiri. Dia baca sampai 1, 2, 3 pagi. Yang mana bila ayah Ustazah mengajar di kampung, di surau, orang halang sebab tak ada pendidikan. Sebab tak ada sijil. Orang pertikaikan. Ayah akan telefon Ustazah. Asma, orang tak bagi ayah ngajar, ayah tak ada pendidikan, ayah tak ada kelulusan. Tapi Ustazah tahu ayah Ustazah ada banyak sangat ilmu. Dia hafal banyak hadis, dia hafal banyak ayat Al-Quran, dia hafal banyak sirah Nabi. Tapi kerana ini zamannya orang menilai pada sijil Ustazah. Allahu Akbar. Seorang ayah yang sangat gigih mendidik dan mendoakan. Selagi mana kita merendahkan diri kita kepada ibu ayah kita, walaupun ketika itu kita sudah berada di kedudukan yang dipuji orang, kedudukan orang hormat, kita ada apapun sijil, subhanallah, itulah
tandanya kita tidak pernah insya-Allah putus dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita terputus daripada meminta doa, daripada menghormati, menjunjungi, memulakan ibu ayah kita, ketika itulah rahmat Allah juga terputus dengan kita, anak-anak ustazah sekalian.